Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi dalam PDPR Bahasa Melayu tahun 3. Okey, diharapkan kamu semua berada dalam keadaan yang sentiasa sihat, sentiasa bersedia untuk mengikuti kelas PDPR kita pada kali ini. Okey. Hari ini kita akan pergi ke tajuk baru, iaitu tajuk yang ke-15, unit ke-15, iaitu Indahnya Seni dan Budaya Kita. Tajuk Buah Tangan dari Bumi ke Nyalang. Okay. Dalam tajuk ini kita akan membincangkan tentang standard kandungan 1.2, iaitu bertutur untuk menyampaikan maklumat dan idea bagi pelbagai tujuan. Manakala standard pembelajaran pada hari ini iaitu 1.2.1 bertutur untuk menjelaskan dan menilai sesuatu perkara secara bertatasusila mengikut konteks. Objektif pada hari ini, pada akhir PDPR, kamu semua dapat menjelaskan sesuatu perkara dengan betul. Okey, kita tengok apa aktiviti kita pada hari ini. Kemahiran yang akan kita pelajari pada hari ini iaitu kemahiran mendengar dan bertutur. Manakala aktiviti pada hari ini iaitu menjelaskan bahan secara bertatasusila. Okey, kalau sudah bersedia, sila rujuk buku teks pada muka surat 13. Jom kita baca sama-sama. Saya baca, awak dengar, ataupun saya baca, awak boleh ikut baca. Unit 15, Indahnya Seni dan Budaya Kita. Kemahiran mendengar dan bertutur, buah tangan dari bumi ke Nyalang. Dayang Fatimah telah menghadiahkan selampai manik kepada Nabila. Nabila ingin mengetahui lebih lanjut tentang selampai manik tersebut daripada Dayang Fatimah. Okay, di sini disediakan beberapa maklumat mengenai selampai manik. Maklumat yang pertama, motif pada selampai manik berkaitan dengan unsur alam yang dekat dengan masyarakat etnik Sarawak. Dihasilkan oleh etnik Sarawak, motif flora seperti pucuk paku, pucuk rebung dan bunga-bungaan. Motif fauna seperti buaya, ular, katak, burung, rusa dan serangga. Memerlukan 2 hingga 3 bulan untuk disiapkan. Proses mengikat manik pada selampai adalah rumit. Okay, maklumat inilah yang perlu kamu jelaskan ataupun kamu sampaikan dalam bentuk penyampaian. Okey. Contohnya penyampaian, Nabila, saya akan memberikan penjelasan tentang selampai manik ini. Selampai manik dihasilkan ... Lepas tu diakhiri dengan ucapan terima kasih daripada Nabila. Okey, sebelum itu kita tengok dulu maklumat-maklumat ini. Ada beberapa perkataan yang saya rasa kamu agak tidak dapat memahaminya ataupun agak sukar untuk kamu memahami. Okey, motif kita tengok yang pertama. Motif pada selampai manik berkaitan dengan unsur alam yang dekat dengan masyarakat etnik Sarawak. Apa itu motif? Motif membawa maksud sesuatu yang dijadikan corak. Itu maksud motif.
Sesuatu yang dijadikan corak. Yang kedua, apa itu selampai? Selampai ialah kain sutera yang dipakaikan di bahu atau dikalungkan di leher. Itu kita panggil selampai ataupun maksud selampai. Etnik ialah kumpulan atau kelompok bangsa manusia. Kelompok. Kita ada kaum, kita ada etnik. Kaum ni lebih besar daripada etnik. Kaum Melayu, kaum Cina, kaum India ataupun bangsa Melayu, bangsa Cina, bangsa India itu ialah kaum. Kalau etnik ni lebih kepada Sabah dan Sarawak yang lebih kecil. Contohnya etnik Iban, Bidayuh, itu kita panggil etnik. Okey, kita tengok lagi. Flora. Flora membawa maksud tumbuh-tumbuhan ataupun bunga-bungaan. Termasuk sekali lah tu. Tumbuh-tumbuhan. Seterusnya, fauna. Fauna bermaksud haiwan dan serangga termasuk sekali. Sebab tu dia tulis itu, fauna seperti buaya, ular, katak, burung, rusa dan serangga. Itu ialah fauna. Tumbuhan, pucuk paku, pucuk rebung dan bunga-bungaan. Itu lebih kepada tumbuhan. Dan rumit. Rumit, semua tahu kot. Rumit ini bermaksud sukar ataupun susah. Okey, sekarang kita dah tahu. Satu lagi saya nak terangkan iaitu berkaitan dengan motif pada selampai manik berkaitan dengan unsur alam yang dekat dengan masyarakat etnik Sarawak. Unsur alam ni macam tadilah fauna dan flora ataupun flora dan fauna. Dia dekat dengan etnik Sarawak. Okey, kita teruskan. Okey. Tadi kita dah baca apa ni dia punya maklumat. Maklumat dia adalah seperti berikutlah. Tadi saya dah baca. Kita teruskan lagi. Okey. Macam mana siapa tadi? Dayang Fatimah menerangkan maklumat ataupun memberikan penjelasan maklumat kepada Nabila. Okey, ini adalah maklumat dalam kotak warna pink itu adalah maklumat macam mana dia jelaskan kepada Nabila dalam bentuk ayat. Okey. Ni, daripada maklumat ni disambung-sambung dan ditambah beberapa perkataan untuk menjadikan dia lebih menarik. Selampai manik dihasilkan oleh etnik Sarawak. Motif pada selampai manik berkaitan unsur alam yang dekat dengan masyarakat etnik Sarawak. Motif flora seperti pucuk paku, pucuk rebung dan bunga-bungaan, manakala motif fauna pula seperti buaya, ular, katak, burung, rusa dan serangga. Selampai ini memerlukan masa 2 hingga 3 bulan untuk disiapkan kerana proses mengikat manik pada selampai ini adalah rumit. Okey. Ini. Kita tengok aktiviti yang seterusnya. Tugasan. Tugasan awak pada buku latihan aktiviti muka surat 15 dan 16 berkaitan dengan penjelasan tadi. Macam mana kamu nak menjelaskan balik apa yang terkandung dalam buku latihan aktiviti. Kita tengok aktiviti pertama, muka surat 15. Aktiviti 1, berikan penjelasan secara bertatasusila. Kemudian, lakonkan. Tajuk perhiasan diri tradisional. Okey, dia ada bagi anting-anting, dokuh, pending, cucuk sanggul dan gelang tangan. Okey, gambar-gambar tu saya dah ambil, saya dah letakkan di tepi supaya lebih jelas.
Okey, kita baca dialog. Alia, mari nenek tunjukkan alat-alat hiasan tradisional nenek yang masih tersimpan elok. Okey, apa yang agak-agaknya Alia yang jawab? Cantiknya. Cantiknya apa? Awak boleh buat. Cantiknya alat-alat hiasan tradisional nenek. Ya, Alia. Kebanyakan hiasan tradisional ini diperbuat daripada emas, perak dan tembaga. Alia cakap, jika diperbuat daripada emas, apa dia? Awak boleh buat. Mungkin alat-alat hiasan tradisional ini lebih menarik ataupun apa saja awak boleh buat. Contoh lain, jika diperbuat daripada emas, sudah tentu nilai dan mutunya tinggi. Itu awak boleh buat sendiri. Okey. Nenek kata lagi, ini pending. Tahukah Alia pending dipakai di bahagian mana? Okey, pending pakai kat mana? Tengok gambar tu. Dipakai di pinggang. Okey, macam tali pinggang. Awak buat ayat awak sendiri. Ya, Alia. Okey, kita tengok lagi. Ini mesti cucuk sanggul. Cucuk sanggul pakai kat mana? Okey, awak tulis. Ini pula namanya dokoh. Dokoh tu apa dia? Tu gambar dokoh tu. Okay, mungkin awak boleh kata, dokoh ialah alat perhiasan yang dipakai ataupun yang dikalungkan di leher untuk mencantikkan busana. Pun boleh ataupun ayat awak sendiri. Untuk nampak lebih bergaya, nenek juga memakai anting-anting dan gelang tangan. Okey, gelang tangan apa dia? Memanglah pakai kat tangan. Mungkin awak boleh buat gelang tangan lebih cantik sekiranya dipakai di kedua-dua belah tangan. Okey. Anting-anting pula, okey. Buat ayat sendiri. Bijak cucu nenek dan akhirnya buat ayat awak sendiri. Okey, tengok latihan yang seterusnya iaitu latihan aktiviti satu lagi di muka surat 16. Okey. B. Berikan penjelasan secara bertata susila. Tajuk, kuda-kuda dalam pencak silat. Kuda-kuda ya, kuda-kuda ni bukan kuda. Kuda-kuda ni makna kedudukan ataupun posisi duduk ketika dalam silat. Bukan duduk, dia posisi kedudukan dalam silat. Okey, kuda-kuda ialah pergerakan asas dalam pencak silat. Kuda-kuda ialah pergerakan menapakkan kaki sebagai persediaan untuk menangkis serangan lawan. Pergerakan ini mengekalkan posisi agar tidak mudah dijatuhkan ketika berada dalam kedudukan bertahan. Okey, dia ada bagi yang pertama siap sedia, yang kedua kuda-kuda samping, yang ketiga kuda-kuda depan, yang keempat kuda-kuda silang dan yang kelima kuda-kuda belakang. Okey, kuda-kuda ni ialah kedudukan kaki ataupun posisi. Okey, kita tengok dialog. Saya baru mempelajari pergerakan kuda-kuda dalam pencak silat. Boleh saya tahu apakah pergerakan kuda-kuda itu? Boleh. Kuda-kuda ialah, tengok ke atas tu. Apa dia? Cari jawapan dalam petikan di atas. Kuda-kuda ialah pergerakan asas dalam pencak silat. Jawapan dia. Apakah jenis pergerakan kuda-kuda yang telah kamu pelajari, Imran? Okey. Ada berapa jenis? Ke atas gambar 1, 2, 3, 4, 5. Awak kena tulis ke-5 jenis kuda tadi. Okey. Saya telah mempelajari 5 jenis kuda-kuda. Iaitu, apa dia? Kuda-kuda siap sedia, kuda-kuda sampailah kuda-kuda belakang.
Mengapakah pergerakan kuda-kuda ini penting dalam pencak silat? Okey, jawapan pun ada kat atas. Okey, kuda-kuda tu penting kenapa? Ada kat atas tu. Mengekalkan posisi agar tidak mudah dijatuhkan ketika berada dalam kedudukan bertahan. Awak boleh buat ayat, kuda-kuda ini sangat penting ketika mengekalkan posisi sampai habis. Okey. Soalan yang seterusnya, mengapakah kamu belajar silat, Imran? Kenapa dia belajar silat? Okey, saya belajar silat untuk mempertahankan diri. Okey, ni ayat ni awak boleh buat menggunakan idea dan perkataan sendiri. Okey, itu sahaja saya rasa untuk hari ini. Dan cuba jawab soalan dengan baik, selesaikan sebelum pukul 5 petang. Setiap jawapan hendaklah dihantar kepada saya sebelum jam 5 petang. Okay. Selamat belajar. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.